Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Topik kita pada kali ini ialah pengenalan kepada digital transmission. Baik, seperti yang telah kita pelajari di dalam beberapa topik sebelum ini, secara asasnya communication system atau sistem komunikasi boleh dipecahkan kepada dua, iaitu satu ialah berdasarkan continuous wave ataupun dipanggil juga sebagai analog system, dan juga satu yang berdasarkan digital wave dan kita panggil sebagai digital communication system. Pada topik sebelum ini saya telah menerangkan beberapa kaedah yang berasaskan kepada analog transmission seperti amplitude modulation, frequency modulation dan juga pulse modulation. Pada kali ini kita akan melihat secara lebih detail berkenaan dengan sistem di dalam digital communication. Apakah yang dimaksudkan dengan analog dan digital signal? Analog ialah signal ataupun isyarat continuous signal yang berubah mengikut tempoh masa. Dalam konteks ini ditunjukkan sebagai wave yang berwarna hitam, manakala digital signal ialah discrete signal that carries information in binary form. Okay, jika kita lihat di sini sebagai contoh, nilai analog 1, 2 dan 3 ditunjukkan oleh digital signal dalam bentuk binary form, iaitu sebagai contoh 2 diwakilkan sebagai 010 dan 3 ialah 011. Sine wave represent analog signal di sini dan square wave represent digital signal. Baik, kita lihat dulu basic communication block seperti yang kita telah lihat sebelum ini. Secara asasnya communication system boleh diwakilkan oleh blok-blok berikut, iaitu seperti yang kita tahu, communication ialah secara asasnya exchange of information, iaitu pertukaran maklumat di antara dua lokasi. Dalam contoh ini ialah A dan B. Yang dalam konteks communication system, A dan B berada dalam satu distance yang terpisah jauh. Ia boleh berlaku di antara satu dengan satu, ataupun dia boleh berlaku di antara satu dan banyak point seperti ini. Ataupun ia boleh berlaku secara network, di mana semua point-point ini menerima maklumat pada waktu yang sama. Baik, kalau kita lihat semula kepada communication block, kita akan ada information source. Information ini dalam bentuk sama ada sound, picture, speech, data dan sebagainya. Dan kita perlu memiliki input transducer untuk mengambil information source ini. Input transducer boleh jadi seperti mikrofon untuk merekodkan suara, kamera untuk merekodkan picture dan sebagainya. Dan berdasarkan input transducer ini, maklumat asal information source ini akan ditukarkan kepada information dalam bentuk electrical form. Dia akan ditukarkan dalam bentuk electrical form, sama ada dalam bentuk voltage ataupun current. Dan seterusnya, ia akan dihantar oleh satu blok yang kita panggil sebagai transmitter. Di dalam blok transmitter ini terdapat sub-blok yang selalunya ialah seperti modulator, amplifier, dan seterusnya. Transmitter akan menghantar kepada medium ataupun channel yang boleh terdiri dalam bentuk wired ataupun wireless. Selalunya terdapat gangguan ataupun noise ke dalam setiap channel atau medium yang kita gunakan, dan di sebelah receiver akan terdapat receiver yang juga terdapat sub-block ataupun subsystem seperti demodulator ataupun detector, dan seterusnya kita akan menghantar kepada output transducer seperti jika kita merekodkan dengan mikrofon. Output transducer kita ialah speaker yang boleh mengeluarkan bunyi
kamera, maybe kita akan ada LCD display yang boleh menunjukkan gambar. Okay, dan kita mendapatkan maklumat asal yang telah dihantar tadi. Okay, ini secara asas block diagram bagi communication system. Baik, mari kita lihat pula blok-blok di dalam digital transmission. Okay, pada kali ini kita fokus kepada digital transmission system, mana saya akan menerangkan satu persatu setiap blok yang terlibat di dalam digital transmission. Okay. Secara asasnya, blok pertama yang terlibat ialah source dan juga source encoder. Okay. Source seperti yang telah disebutkan tadi, boleh jadi ialah speech, picture, data dan lain-lain. Okay. Dan kita ada encoder. Okay. Apakah tugas encoder ini? Encoder ialah kita akan mendapat source dalam bentuk analog. Okay. Encoder akan menukarkan analog signal kepada digital signal dalam bentuk 0 dan 1. Sebagai contoh begini. Contohnya, saya menghantar satu teks A, maka encoder akan menukarkan nilai bagi A dalam bentuk digital. Okay. Ini cuma sebagai contoh 010100 contohnya. Okay. Untuk contoh di sebelah ini, okay, sebagai contohnya kita mempunyai analog signal yang asal iaitu berwarna merah, katakan ini adalah speech signal, maka encoder akan menukarkan speech signal kepada nilai-nilai digital dalam bentuk square wave ini. Okay. Sebagai contohnya, untuk contoh ini, daripada 0 hingga value 0 hingga 15 amplitude-nya ditukarkan kepada bentuk digital binary 4 bit ya. 4 bit iaitu daripada 0000 sehingga 1111 bagi mewakili 0 hingga 15 di dalam analog. Okay. Baik, apa yang terdapat dalam source encoder? So secara asasnya apa yang berlaku ialah apabila kita mempunyai analog input, sebagai contoh ialah speech, dia akan dihantarkan kepada satu blok yang dipanggil sebagai sampling. Okay, sampling ini akan menukarkan, akan mengambil value-value dalam sela masa tertentu, okay, sebagai sampel. Sebagai contohnya, kalau dalam tempoh ini saya mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampel. Okay, dalam contoh ini saya ambil 10 sampel. Okay, maksudnya sampling ini ialah 10 sampel dalam masa, katakan ini ialah 1 saat. Okay, 10 sampel dalam 1 saat. Okay. Seterusnya, sampel-sampel yang telah diambil tadi akan ditukarkan nilainya ke dalam bentuk digital. Katakan ini ialah kita mengambil 0 hingga 15 sebagai contoh yang sama di sebelah sini. Maka kita kena tukarkan, kuantiskan dia kepada nilai digital. Sebagai contoh, katakan ini ialah 2, maka 2 akan menjadi 0010. Katakan ini ialah 15, maka nilai atas dia 1111. Okay. Dan seterusnya dia akan encodekan dia ke dalam bentuk digital data. Keseluruhan waveform ini akan ditukarkan kepada satu siri data digital dalam bentuk contohnya 0010, nilai seterusnya ialah 30011, nilai seterusnya ialah 50101 dan seterusnya. Okay, menjadi satu bentuk data. Okay. Dan data-data ini akan diencodekan mengguna algoritma ya. Algoritma yang akan menukarkan dia dalam bentuk yang kita panggil sebagai encryption, yang tidak boleh dibaca oleh sistem biasa melainkan sistem asal. Okay, contoh-contoh algoritma ialah seperti lossy compression, lossless arithmetic dan sebagainya. Okay, so ini ialah proses source encoder. Seterusnya, selepas melalui source encoder, di mana katakan kita tadi mempunyai A ini ditukarkan kepada digital, diencodekan kepada digital, dan seterusnya kita akan pergi kepada channel encoder. Okay, channel encoder provides the receiver the ability to error detection and correction. Okay, pada peringkat channel encoder ini, selain daripada bit asal, okay, yang mewakili A, sistem akan menambahkan beberapa bit. Contohnya 3 bit random bit
okey, yang akan membantu seterusnya untuk melakukan error detection dan correction pada peringkat receiver nanti. Okey, jika terdapat contohnya berlaku pertambahan noise ataupun distortion di bahagian channel, maka sistem ini akan menggunakan bit yang telah ditambah oleh channel encoder untuk mengesan dan membetulkan semula error yang telah berlaku. Okey. Ini akan memberikan receiver untuk detect dan betulkan error, dan seterusnya menambahkan bit rate. Okey. Okey, sebagai contoh, katakan kita mempunyai K bit message, katakan message kita ialah A yang mengambil berapa bit, 6 bit contohnya, ya. Pada peringkat channel encoder, dia akan ditambahkan dengan N bit. Okey. N tolak K bit, contohnya 3 bit K, okey, sebagai error detector, dan seterusnya keseluruhan bit yang akan dihantar ialah 3 plus 6, okey, iaitu 9 bits yang akan dihantar. Ini adalah contoh, katakan kita ada satu message yang 000, di belakang ini ditambahkan bit oleh channel encoder bagi melakukan error detection dan correction. Okay. Jadi daripada 3 bit dia menjadi 6 bit. So dalam contoh ini message mengambil K bit, K dia adalah sama dengan 3 dan N sama dengan 6. Okay. Terdapat pelbagai algoritma ataupun mathematical persamaan coding yang boleh digunakan bagi menjalankan channel encoder, sebagai contohnya block code, cyclic codes, convolutional dan turbo codes. Okey. Seterusnya, selepas melalui channel encoder, okey, pada peringkat contohnya kita telah mempunyai 01010 ditambahkan dengan 3 bit oleh channel encoder, informasi ini akan dipaskan kepada modulator. Okay. Apa yang berlaku di peringkat modulator? Seperti yang telah maklum, ialah modulation adalah process of imposing an input signal onto a carrier wave. Kita akan memuat naik input signal atau baseband signal kepada carrier wave atau carrier signal yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. Okay. Terdapat pelbagai kaedah modulation techniques, okay. Di antaranya analog modulation yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu AM, FM dan PM. Dan juga kali ini saya akan cuma kenalkan namanya saja, iaitu digital modulation. Sama ada dia menggunakan single carrier modulation, boleh jadi kita akan ada teknik amplitude shift keying, ASK, FSK dan PSK, ataupun terdapat kaedah yang dipanggil sebagai multi carrier modulation, iaitu QAM dan OFDM. Selain daripada itu, terdapat juga satu lagi teknik yang dipanggil sebagai pulse modulation, yang di antaranya ialah pulse amplitude modulation, ataupun kita boleh tengok PAM, pulse width modulation, pulse position modulation, pulse code modulation dan lain-lain. Okay. Ini adalah contoh modulation techniques yang menggunakan amplitude shift keying, okay, ASK, di mana kita mempunyai carrier yang mempunyai high frequency, okay, dan kita mempunyai modulating signal. Okay, modulating signal ini adalah signal yang kita dapat daripada channel encoder dalam bentuk digital. Okay, so ini adalah modulated signal, signal yang telah dimuat naik ke atas carrier signal menggunakan amplitude shift keying, di mana frekuensinya tidak berubah, tapi amplitudenya berubah mengikut bagi baseband ataupun modulating signal. Seterusnya ialah channel. Okay. Channel, terdapat pelbagai jenis channel, sama ada dalam bentuk wired ataupun wireless. Contoh-contohnya seperti twisted pair, optical, satellite, radio broadcasting. Okay. Dan selainnya pada peringkat channel ini ataupun medium ini akan dipengaruhi oleh noise. Okay. Sepertilah terangkan sebelum ini, noise boleh dibahagikan kepada external noise yang datang daripada luar daripada sistem, dan juga internal noise yang berasal daripada sistem itu sendiri, yang disebabkan oleh contohnya seperti thermal noise, okay, temperature yang terhasil daripada komponen, short noise, transient noise time disebabkan oleh aktif komponen seperti transistor dan sebagainya. Baik, seterusnya selepas dihantar melalui antena, melalui channel dan sampai di pada receiver antena,
signal yang diterima tadi, modulated signal, akan melalui satu subsystem yang dipanggil sebagai detector ataupun demodulator. Okey, demodulator secara asasnya ialah opposite of modulation process. Jika modulation signal ialah proses memuat naik, okey. Contohnya, okey, ini baseband signal, ini ialah carrier signal, okey. Di mana kita memuat naik baseband signal kepada carrier signal. Proses demodulation adalah proses untuk mengeluarkan original signal ataupun baseband signal daripada modulated signal. So apabila kita sudah dapat satu modulated signal, sebagai contoh amplitude modulation sebelum ini, okey, apa yang kita lakukan ialah okey, contoh ini ialah modulated signal. Kita akan ada detector ataupun demodulator yang akan mengesan envelope bagi modulated signal dan seterusnya memisahkan signal asal iaitu baseband signal daripada carrier signal. Okay, so kita akan dapat signal asal yang telah dihantar tadi. Okay. Seterusnya adalah channel decoder. Okay, kalau kita tengok di sini semuanya ada berpasangan ya. Kita ada modulator, kita ada demodulator. Seterusnya kita ada encoder dan decoder. Sama juga di sini ada source encoder dan ada source decoder. So apakah peranan channel decoder? Device performing inverse operation of channel encoder. Okay, dia berlawanan dengan channel encoder. Function dia ialah tadi kalau kita ingat kita ada menambahkan beberapa bit ya. Okay, contohnya kita ada n bit information signal ditambahkan dengan k bits error detector. Okay, so apabila sampai di peringkat channel decoder, kita akan remove atau keluarkan redundancy yang telah dikenalkan melalui k-bit error tadi. Okay, supaya kita akan dapat semula signal asal kita iaitu cuma n-bit error. Okay. Jika terdapat error, maka kita boleh detect di sini yang mana bit ini akan berubah. Jika tidak ada error, bit asal ini tidak akan berubah. Okay, jadi kita boleh keluarkan sahaja bit ini. Okay, ini ada contoh ya. Katakan kita menghantar 8 bit ya, 00000001. Jika kita encodekan kepada 3 bit binary, dia akan jadi nombornya lah 7, jadi dia akan jadi 111. Okey. Di peringkat decoder pula, contoh kita mendapat 111, apa yang dihasilkan adalah dia decode semula kepada signal asal dia iaitu 000, cuma 7 saja yang high. Okey, ini contoh. Alright. Seterusnya ialah source decoder. Source decoder menerima output sequence daripada channel decoder tadi yang telah kita keluarkan bit error detector tadi. Okey. Dan kita akan cuba reconstruct atau membentuk semula signal asal yang telah dihantar oleh source tadi. Okey. Due to channel decoding errors and possible distortion, okey, walau bagaimanapun di kebanyakan sistem signal asal yang kita dapat selepas kita decodekan source ini selalunya tidaklah 100% atau 100% sama dengan source yang telah dihantar, disebabkan oleh satu ialah distortion pada peringkat channel, distortion ataupun noise, okay, dan juga error yang berlaku di peringkat encoder dan juga source dan juga channel encoder. Okay. Okay, jika kita lihat apakah advantage menggunakan digital transmission, okay, banyak kelebihan menggunakan digital transmission. Di antaranya ialah dia noise immunity. Okay, ia suka dipengaruhi oleh noise disebabkan dia cuma mengambil nilai 0 dan 1. Okay. Digital signals can check for errors. Okay, contohnya dalam channel decoder tadi kita boleh tambahkan bit error detector. Okey, kita boleh tahu sama ada message yang kita hantar itu dan terima adalah message yang sama. Okey. Dia boleh dikompreskan. Contohnya kita boleh ada beberapa method yang saya tunjukkan tadi boleh untuk kompreskan, kecilkan size data. Okey. More secure, lagi selamat sebab apa? Kita boleh encryptkan, gunakan pelbagai keadaan encrypt lah. Okey, contohnya walaupun saya hantar perkataan saya, kita boleh menggunakan
encryptor, okay, dalam bentuk pelbagai jenis algoritma. Maybe di belah yang terima, jika ada orang melihat data saya, mungkin dia cuma mendapat data sebegini, ya, yang mana dia tidak memahami mesej yang dihantar selagi dia tidak mempunyai satu yang dipanggil sebagai decryptor, yang boleh menukarkan semula mesej dihantar ke dalam bentuk mesej asal. Okay? Jadi digital signal lagi selamat. Okay? Disadvantage atau kekurangan dia ialah dia require more bandwidth, dia memerlukan size bandwidth yang lebih besar. Cost incurred, okay, ada pertambahan cost disebabkan pertambahan dari segi sub-block seperti encoder, analog to digital converter untuk tukar daripada analog ke digital signal. Okay. Compatibility, incompatible with older version of analog transmitter system. Okay, bila dia dah tukarkan kepada digital, dia tidak lagi compatible kepada sistem lama yang menggunakan analog transmission. Okay. Perbandingan di antara digital dan analog communication system. Okay. Apakah advantage dan disadvantages? Okay. Advantage, kelebihan dia seperti saya telah terangkan tadi bagi digital system. Bagi analog system, apakah kekurangannya? Sebenarnya ia lebih mahal untuk dibina, ya, analog system. Privacy, di mana dia tidak mempunyai sistem encryption. Okay. Dia tiada encryption, menyebabkan datanya tidak selamat. No error correction capability, dia tidak ada channel encoder ataupun apa-apa error detector yang boleh mengesan sama ada data yang dihantar itu betul ataupun tidak. Okay. Walau bagaimanapun, kelebihan bagi analog communication system ialah dia menggunakan bandwidth yang lebih kecil, dan synchronization problem is relatively easy. Lebih senang untuk synchronize antara transmitter dan receiver. Okay. Okay. Alright. Jadi kita telah tengok tadi setiap blok-blok yang terlibat di dalam digital communication bermula daripada source encoder, channel encoder, modulator, dan seterusnya dihantar kepada antena melalui channel atau medium sebelum sampai kepada penerima atau receiver, dan signal asal yang telah dibuat naik oleh modulator tadi dimuat turun semula oleh demodulator. Okay, dan seterusnya akan terdapat proses di mana decode semula signal yang telah dihantar menggunakan channel decoder untuk mengesan error. Okay, dan seterusnya mendapatkan semula kod bagi signal asal yang kita dah hantar tadi, dan seterusnya kita akan dapat semula contohnya perkataan A yang telah kita hantar. Okay. Okay, so ini adalah secara asasnya blok-blok dan konsep di dalam digital transmission. Baik, bagi secara terperinci untuk lecture seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis modulation teknik yang menggunakan sistem digital. Okay. Jadi untuk kali ini sekian saja. Terima kasih.